Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, apa khabar? Mari kita pelajari tajuk baru berkaitan akidah, iaitu bahaya sihir. Baiklah murid-murid, sila bersedia dengan buku teks untuk merujuk muka surat 94 sehingga 98. Sebelum kita pelajari tajuk ini, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, marilah kita pelajari muka surat seterusnya. Akibat amalan sihir ini akan menjadikan hidup kita porak-peranda. Murid-murid, berhati-hati apabila kita mendengar sihir apabila kita pernah mengalami penyakit kadang-kadang penyakit dalam perut seperti kanser rahim jika murid-murid tak tahu, ini juga merupakan salah satu tanda-tanda kita terkena sihir. Sesungguhnya orang yang mengamalkan sihir ini dia berkawan dengan syaitan. Kenapa dia mengamalkan sihir? Kerana ada sebab-sebab tertentu yang Ustazah akan bincangkan sama-sama dengan awak. Murid-murid, sihir ni sebenarnya dia menyeru jin. Dia melibatkan syaitan. Dia tidak boleh melakukan seorang diri. Dia meminta bantuan syaitan dan jin. Berhati-hati. Semoga kita terlindung daripada gangguan sihir ini. Masya Allah, na'udzubillah. Mari kita lihat, mengapakah sihir diharamkan? Seperti dalil yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi, yang berbunyi, Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala, asyirku billah wassihr. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Nabi Muhammad bersabda, syirik kepada Allah, sihir. Sebelum ni kita dah belajar, syirik juga adalah perkara yang amalan yang merosakkan akidah. Begitu juga sihir. Ia adalah amalan yang boleh menyebabkan rosaknya akidah kita. Na'udzubillah. Sihir ini diharamkan Hukum mengamalkan sihir ialah haram. Ialah dikategorikan sebagai satu dosa besar. Siapa yang telah terlibat dengan sihir ini, maka dia hendaklah bertaubat. Allah tidak akan mengampunkan dosa dia setelah dia meninggal dunia. Jadi sebelum Allah ambil nyawa, bertaubatlah dan jangan melakukannya lagi. Ustazah, sihir ni satu syirik ke? Ya, sihir adalah salah satu contoh syirik. Syirik ialah perkara yang yang menyekutukan Allah. Dia meminta bantuan selain daripada Allah. Sihir ni dia menggunakan bantuan jin dan syaitan. Ustazah, jin dengan syaitan tu sama ke? Lain. Syaitan lain, jin adalah makhluk Allah. Dia boleh memilih agama Islam atau kafir. Jin yang mana yang membantu orang-orang yang melakukan sihir ni? Jin kafir. Jin Islam buat tak? Tak. Ustazah suka bercerita Ustazah ada mengikuti ustaz-ustaz yang merawat sihir ni
Jadi kita kenalah tahu apa perkara yang boleh menyebabkan kita terkena sihir. Semua tu kita kena tahu. Ya, walaupun sihir ni tidak semua orang terkena, tapi kita sebagai manusia biasa, kita kena tahu cara untuk melindungi diri kita daripada sihir. Okey, mari kita tengok bagaimana cara-cara untuk melindungi diri kita dari sihir. Nanti saya akan ceritakan. Sebelum itu, mari kita tengok bagaimana sihir ini merosakkan akidah. Ya murid-murid, sihir ialah ikatan, iaitu jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Sihir mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya secara langsung. Kedua, sihir mengandungi unsur syirik. Ahli sihir menggunakan syaitan sebagai perantaranya. Ketiga, contohnya, sihir untuk menimbulkan kebencian, sihir untuk menyebabkan rasa kasih sayang, dan akhir sekali, sihir supaya mangsa mengalami kesakitan. Baiklah murid-murid, jika kita lihat apa yang berlaku, pernah tengok tak dekat TV ada rancangan magic kan? Itu adalah salah satu bentuk sihir. Kalau kita lihat, kita akan rasa takjub. Wow. Ya, kita hati-hati kalau kita menonton benda-benda macam ni, takut kita pun terlibat sama menyokong sihir ni. Ya. Harry Potter, sihir ke? Sihir. Ustazah, bagaimana pula dengan Nabi Muhammad? Dia boleh membelah bulan. Muhammad SAW merupakan seorang rasul. Setiap rasul yang mempunyai kuasa ajaib itu adalah daripada Allah. Ya. Rasul sahaja yang terpilih sebab mereka mempunyai tanggungjawab besar. Jadi Allah memberikan kuasa, ya, supaya orang-orang Islam, orang-orang yang belum masuk Islam, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, itu dinamakan mukjizat. Ya, jika ada kebolehan seperti Nabi Musa mencampakkan tongkat ke dalam laut, tiba-tiba terbelah lautan itu sehingga boleh berjalan di tengah-tengah lautan. Ya, seperti yang berlaku pada Nabi Musa dan pengikutnya. Itu bukan sihir, itu adalah mukjizat. Okey murid. Okey, mari kita tengok seterusnya. Apakah kesan perbuatan sihir dan cara menjauhi sihir? Ya, seperti yang awak lihat, ya, pernah tak tengok bagaimana menderitanya seseorang yang terkena sihir? Ini akan menjadikan seseorang itu rasa rosaklah akidah, ya. Rosak akidah. Dia meminta bantuan bomoh supaya orang tu sakit, ya. Mangsa sihir sakit sampai perut dia membesar. Namanya penyakit busung, ya. Perut membesar tapi bila diperiksa oleh doktor, tidak ada apa-apa pun dalam perut. Itu adalah sihir. Bagaimana kalau kita nak tahu? Pertama, kita kena merujuk ahli perubatan dahulu, pergi hospital, periksa. Kemungkinan ada kaitan dengan masalah kesihatan. Tapi jika tidak dapat dikenal pasti juga, itulah tanda-tanda kita terkena sihir. Ya? Orang yang meminta bantuan seperti ini, ya, sihir ini telah rosaklah akidah mereka. Ya? Kenapa? Dia mendorong sifat iri hati. Ya? Orang yang tidak suka pada seseorang, dia kata, aku nak buat dia sampai sakit, meninggal. Ini adalah sifat iri hati. Dia benci dengan orang tu. Ya? Dendam kesumat. Saya Tok Bomoh, saya nak dia mati, Tok Bomoh. Tak boleh. Ya? Tak boleh. Hanya Allah yang boleh mengambil nyawa. Kita tak boleh menyebabkan kematian seseorang. Itu dikira membunuh. Satu dah menggunakan sihir, satu lagi membunuh. Bertambah-tambah dosa besar. Adakah kita mahu terlibat dalam
dosa-dosa besar, minta jauh. Ya, harap semua dilindungi. Jangan sesekali kita terdorong melakukan sifat-sifat seperti ini. Yang ketiga, membazir wang dan masa. Bila kita meminta bomoh, mestilah meminta bayaran yang mahal. Ya, ini boleh menyebabkan duit kita pun habis. Ya, masa yang kita gunakan untuk berjumpa bomoh tu semuanya membazir, tidak bermanfaat. Keempat, dimurkai Allah. Sudah tentulah menyebabkan kemurkaan Allah. Ya. Kelima, hati pun kita akan rasa gerisah. Bila mangsa dah meninggal dunia, kita rasa puas hati, aku dah mati pun dia. Tapi hati kita akan tenang ke selepas kematian mangsa? Tidak sama sekali. Hati kita akan hidup dalam kegelisahan sehingga akhir hayat kita. Kalau Allah nak menurunkan hukuman, masa itu juga Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Ya. Banyak kita tengok cerita-cerita dalam TV, ya. Macam kesan dia menyihir orang menyebabkan dia bersusah nak meninggal dunia. Dia pun mengalami kesakitan, penyakit. Allah tu maha membalas dendam. Ya? Bila Allah membalas dendam setelah kita meninggal dunia, ya? Allah tidak akan mengampunkan dosa selama-lamanya. Tapi mintalah kita jangan melakukan perkara-perkara seperti ini. Murid-murid, kita sebagai manusia biasa, kita juga tidak mampu untuk mempertahankan nyawa kita jika ada orang yang dengki pada kita. Apakah cara-cara untuk menjauhi sihir? Pertama, kita kenalah mengamalkan bacaan Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya? Banyak-banyak beristighfar. Ya? Seperti nombor 1, amalkan membaca surah Al-Baqarah ayat 102. Kedua, membaca surah Al-Fatihah. Ulanglah sebanyak 3 kali. Membaca ayat kursi. Ulanglah sebanyak 10 kali ke. Ya? Hembus ke dalam air dan minum. Jadikan amalan. Kenapa kita kena minum air ayat Quran? Kerana sihir ini datang daripada dalam darah. Ya? Syaitan tu akan masuk melalui darah. Darah badan kita ni ada pembuluh darah. Dia akan masuk dalam darah kita melalui satu badan kita ni, dari kepala, badan, kaki sehingga hujung kaki. Syaitan akan masuk dalam tu. Ya? Tu yang tiba-tiba keluar suara, dia tak sedar diri, tiba-tiba cakap kasar. Dia tumbuk suaminya kuat-kuat, tercampak sampai ke berapa meter. Takkan perempuan boleh dapat tenaga seperti itu? Sepertinya ada seorang jin. Ada jin yang sedang menguasai perempuan tu kerana dia kurang membaca ayat Quran. Ya? Jadi banyak-banyak. Kalau kita belum hafal ayat kursi, hafal. Ya? Siapa yang dah hafal ayat kursi, bagus. Ya? Seterusnya, tenangkan diri dan istighfar dan bertaubat. Ya? Jangan duduk dalam bilik seorang-seorang. Kalau kita rasa stres, jangan seorang-seorang. Kadang-kadang ada orang yang mengambil kesempatan. Kalau diri kita ada ayat Quran, ada amalan pendinding, ya, insya-Allah kita akan selamat. Ya. Jika ada gangguan juga terberlaku, silalah rujuk pada ustaz-ustaz. Ya. Sebenarnya ada lanjutan yang boleh Ustazah kongsikan, tapi masa tidak mengizinkan. Kita akan bincang lagi. Jika ada pertanyaan, boleh PM Ustazah, ya. Baiklah, sampai sini dulu kelas kita. Ustazah harap kita semua terlindung daripada amalan-amalan mazmumah, ya. Setengah orang, ya, mengambil jalan singkat untuk membalas dendam, melunaskan rasa geram dan marah. Ya, itu bukan cara yang betul. Minta kita semua dilindungi. Okey, sekian saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.